kita akan bagi. Okay, got it. Alright, so basically kita akan record video ni untuk sesiapa yang miss, dan at the same time kita akan bagi juga PDF slide ni untuk you buat, untuk rujukan you kita punya itinerary untuk besok, persediaan apa yang kita perlu print out, and then lepas tu preparation sebelum kita buat ads dan macam-macam lagi. Alright, okay. So kita pergi next slide please. Okay, this is Syafiq Taib guys. Okay, master trainer coach Syafiq Taib, and then mudahnya tarik prospek dengan menggunakan IG Story Ads ini. Syafiq lebih daripada 2,5 tahun kan Syafiq kan yang telah masuk dalam investigate lah, tengah buat split test lah semua. Betul tak Syafiq? Ya, betul. Banyak eksperimen kita dah buat, jadi itu yang saya tak sabar-sabar nak kongsikan dengan semua yang akan datang join kelas kita nanti insya-Allah. Terbaik. Alright, okay. Next slide please. Charge. The model is drawing the battery. Okay, so sekarang for IG Story Mastery 2021 ni, first of all kita nak tengok siapa kita punya customer avatar kita. Kita nak tengok IG Story punya anatomy, iaitu for example, IG Story ni ada dia punya seni, ada dia punya style. So kita nak tengok step by step. And then lepas tu we also going to go and find the right images yang betul-betul kena dengan you punya business niche. And then lepas tu dia tak ada masa, dia straightforward. Dia terus straight telling. Kalau harga dia RM97, RM97. Dia tak ada tahap macam FB. Dia because dia IG, dia Instagram. Lepas tu Syafiq juga akan explain seni IG story. Selepas benda top 5 ni, yang paling penting adalah top 2 the last 2 ni, nombor 6, technical IG story ads dan analysis optimization. Alright, okay. So basically okay, so di sini dekat sini boleh abang beritahu tak siapa yang tak pernah buat technical technical FB ads? Atau kat sini siapa yang tak ada FB ads page lagi? Christine tahu tak Christine? FB ad, FB page you ada FB page tak? Ada. Okay, it's a business page yang berbayar lah. Yang berbayar juga. Okay, excellent. Alright, yang lain siapa di sini tidak pernah buat FB ads? Ada tak yang tak pernah buat FB ads? Okay. Tak pernah. Fika tak pernah buat. Okay, ada siapa-siapa lagi tak yang tak pernah buat FB ads? Tapi Fika ada FB page tak Fika? Ada, tapi tak buat lagi yang untuk ads ni. Untuk admin, okay, tak apa. Alright, okay. So nanti just follow je technical yang Syafiq akan tunjuklah nanti kan Syafiq kan? Just go technical step by step. Alright, siapa lagi tadi yang tulis saya tak ada? Ada beberapa orang yang tak ada Okay, tak apa. Nanti kita akan explain kat pasal technical tu. Alright, okay. Selain daripada tu juga, technical IG story ads ni, dia you tak perlu ada IG sebenarnya. Tapi you perlu ada FB page dan untuk buat ads. Sebab Instagram telah dibeli oleh Facebook. Itu sebenarnya. Alright. Dan after that, lepas kita buat analysis dan optimization, dan di mana kita nak tengok result apa yang kita boleh capai selepas ni. Alright, KZ. Next slide please. Alright, okay guys, tomorrow be ready at 8 o'clock, 8:30 is adalah pendaftaran. And then lepas tu at the same time persediaan dan of course lah for the Muslim kita boleh baca doa. So hopefully our class supaya kelas kita dirahmati dan ilmu ni masuk ke dalam dada ya. Ilmu tak masuk dalam kepala, ilmu masuk dalam dada. Alright, you have to understand that. Bila ilmu masuk dalam dada, dia akan tahan lagi lama. Alright, okay, and then kelas bermula daripada pukul 9 pagi. Topik, the first one is custom avatar. Lepas tu IG story anatomy, the right image. Kita akan break sekejap, and then kelas akan sambung. And then topik 4 kita akan straight telling. Topik 5 seni IG story. Pukul 12 practical session. Pukul 12 ni sangat-sangat penting ya. So practical session ni supaya kita boleh
Buat je. Lepas tu kalau salah, insyaAllah Syafiq dan tim akan beritahu. This is not right. Font tu salah. Color ni salah. And then lepas tu terlampau banyak font pun tak boleh. So dia ada rules and regulation dia lah untuk IG Ads. And then lepas tu pukul 1 rehat, pukul 2 kelas sambung semula. And then di sini kita akan buat review. Okay, kita buat review IG story anda. Boleh kena ke tak boleh kena, that sort of stuff. And then topik yang keenam adalah technical IG story ads, di mana kita akan menggunakan FB ads untuk start kita punya perjalanan ads kita lah. And then lepas tu after that analysis dan optimasi. Break pukul 4 10 minit, lepas tu kelas sambung semula dan sesi review ads ada question dan answer. Alright, okay. So at this moment the morning session kita buat je. Jangan banyak tanya soalan, kita buat je. And then lepas tu after that kalau ada soalan-soalan mengenai font, color semua itu, then okay lah kita ajukan juga supaya actually sebab sebenarnya satu hari ni tak cukup kan Syafiq kan. Betul. Kalau korang panjang nak cerita satu hari tu, tapi sebab walaupun topik dia IG story je, tapi tak apalah. InsyaAllah kita, sebab tu saya perlukan pada hari kejadian semua orang perlu berikan komitmen, stay betul-betul dekat depan komputer ataupun laptop masing-masing kan. Jadi kalau ada soalan terus tanya. That's why gunakan, manfaatkan masa yang ada tu sebaiknya depan sesi kelas kita nanti insyaAllah. Okay. Alright, thank you Syafiq. Sorry guys, kalau ada soalan terus tanya. At least Syafiq dapat tahu, dapat baca dan actually kita boleh cater straight away kita boleh jawab soalan tu straight away. Alright, okay, next slide KZ. Okay guys, sebaik-baiknya kita perlu ada 2 device di tangan anda. Okay, macam sekarang Abari buat Zoom meeting ni melalui iPad. Tapi at the same time Abari ada handphone. Tapi bukan satu, Abari ada 2 handphone. So di mana minimum 2 device di tangan anda tu sangat penting. Sebab satu you boleh tengok video, satu lagi you boleh boleh WhatsApp, boleh tanya soalan dan sort of stuff, and then takut message masuk ke apa benda, sebab you kena edit gambar, edit font, macam gitu semua. So that's why kalau boleh kita perlu ada 2 device di tangan anda. Satu device untuk dengar apa yang dia ajar, satu device lagi untuk terus buat apa yang dia ajar. Okay, next slide KZ. Okay, at this moment suara tak ada suara saya tak ada apa benda. Apa yang tadi yang keluar? Komen? Okay, tak apa. Persediaan IG Story Mastery wajib ada Facebook page, ada account business IG adalah satu kelebihan. Tapi yang wajib mesti ada Facebook page. So, saya harap di sini semua ada FB page, Facebook page. Kalau tak ada, sila letak dalam komen. Tak ada? Suara tak ada. Saya satu. Okey je suara. Kan? Ada je. Okay, tak apa. Kita continue. So nanti yang ni pun recording pun. So walau macam mana, you boleh tengok balik sesi ni nanti. Alright? Okay. Next page please. Next slide. Okay, lagi satu. Persediaan untuk buat ads. Payment guys, kalau dah ada FBX payment, perlu ada debit atau credit card, atau kita kena top up via bank transfer, Big Pay atau M2E. Syafiq boleh terangkan sikit Syafiq, because kalau tak salah Bari, CIMB punya debit card tak boleh guna kan? Okay, sebenarnya kad debit seperti kad debit Maybank ke, CIMB ke dan sebagainya, semua tu boleh pakai. Cuma kebanyakan kad yang, kalau kad debit ni, kalau waktu kita masukkan sebagai payment method, biasanya dia akan kadang-kadang ada setengah kita dia akan keluar error. Maksudnya kad tu dia kata tak boleh nak register untuk Facebook. Sebenarnya bukan satu isu besar pun. Cuma sebab dalam satu rules yang ditetapkan, kebanyakan kad ni kita kena call pada pihak bank, minta untuk releasekan transaction untuk Facebook. Sebab kebanyakan kad debit dia macam satu security lah, dia kata, yang mana dia tidak membenarkan transaction mudah-mudah je untuk pembayaran ke luar negara. Jadi that's why kadang-kadang waktu kita first time
registerkan kad debit kita tu dekat Facebook, dia macam keluar error, dia kata tak boleh dan sebagainya. So kalau siapa yang ada berlaku kejadian macam itu, sila call pihak bank dan beritahu dia saya nak gunakan kad debit saya untuk pembayaran Facebook ad. Nanti dia tahulah, nanti dia akan releasekan transaction tersebut. So itu je sebenarnya. Maksudnya boleh guna, cuma mungkin kalau berlaku error tersebut kena call pada pihak bank. Lepas tu dah boleh pakai. Alright, okay, harap semua faham kalau boleh please prepare sebaik mungkin kalau boleh hari ini sebab besok kita memang akan gunakan kad-kad tersebut. Alright, okay, so next slide KZ. Okay, persediaan untuk IG Story Mastery 2021 ni, account FB Ads Manager dah set up, siap-siap account Ads Manager anda termasuk apps Ads Manager. Okay, semua kat sini ada aplikasi Ads Manager tak? Di dalam handphone anda atau laptop ke? Semua sudah ada Alright, very good. Sebab I think you all pun dah pernah buat, ada baru. Okay, very good, well done. Okay, next slide. Okey, sekarang persediaan kita perlu ada gambar dan video untuk IG Story Ads. Sediakan gambar-gambar dan sediakan video-video. Okey, Syafiq, gambar macam mana yang diperlukan Syafiq? Dan video ni tak boleh lama ke Syafiq kan? Ya, betul. Gambar sebenarnya tak kisah gambar yang macam mana pun. Gambar produk ke, gambar kita dengan customer ke. So apa saja yang tuan-tuan rasa macam cantik je kalau nak buat iklan IG Story. Dan pastikan gambar tersebut, at least lah tips dia, boleh gambar produk saja, boleh gambar orang dengan produk, boleh je gambar produk tu dengan props, cuma pastikan gambar tersebut kalau boleh ada sedikit space untuk letak teks. Sebabnya apa? Sebab nanti kita nak masukkan kita punya copywriting kita pada gambar tersebut. So just be prepared kalau boleh ada ruang untuk kita masukkan teks pada gambar tersebut. Dan kalau dari segi video, video standby saja lah, apa-apa saja video yang berdurasi 15 saat. Sebab kita boleh buat IG Story tu dalam masa 15 saat sahaja. Okay, so ingat guys, video 15 saat saja, tak boleh lebih. Alright, so I think, I don't know, Abari tak tahulah kalau you all tengok kita punya sponsored paid ads yang daripada IG ke, iaitu kebanyakan daripada kita punya video semua 15 saat atau kurang. Okay, and gambar-gambar. Okay, Syafiq, untuk tolong Christine a bit lah. Macam Christine dia property, gambar macam mana yang actually boleh tolong Christine? Okey, kalau gambar yang, kalau kita adalah bisnes yang berkaitan dengan servis, kan, servis tak kisah, mungkin kita adalah agent properties, takaful dan sebagainya. So, yang pertama tengok pada iklan kita tu, kita punya objektif nak bagi apa. Contoh kadang ada setengah orang walaupun dia agent, tapi dia nak bagi e-book secara percuma, kan, ataupun mungkin nak slot appointment dan sebagainya. So kalau tengok pada objektif tersebut, kalau kata kita nak booking appointment atau nak booking slot, nak berjumpa dengan kita contohnya, yang terbaik adalah gambar kita sendiri. Gambar kita sendiri, tapi dalam keadaan gambar kita tu gambar yang nampak profesional lah, sebab iklan kita ni ada lebih kurang dalam 15 saat ataupun lebih tepat lagi sebenarnya dalam 3 ke 5 saat saja untuk tarik perhatian orang. So dia kena 3 ke 5 saat yang pertama tu orang tengok je gambar tu, dia dah mesti rasa macam wow, dia ni someone, dia nampak special, nampak profesional dekat situ. Right? Kalau yang melibatkan servis, kena gambar-gambar diri kita sendiri. Kalau ada gambar kita dengan customer, dan kalau gambar kita dengan customer boleh, tapi dia akan lebih kuat kalau gambar customer tu adalah gambar customer yang mungkin seorang yang well known. Sebab dia hanya satu gambar tu je. Kan? Jadi kena gambar yang betul-betul pop, terus orang boleh trust kat kita. Yeah. Gambar yang ada hook ya, tuan-tuan dan puan-puan, gambar yang ada hook. Yep. 3 ke 5 saat. Alright, okay. Next slide KZ. Okey, lepas sesi ni kami akan bagi PDF iaitu e-workbook. So you all boleh download dan you all boleh print, dan kami juga akan emailkan juga ya workbook ni. Workbook ni sangat simple, sangat bagus and very straightforward. So sila print out because you memang kena counting banyak-banyak benda. You kena make note all these things semua. Alright? Okay. Next slide KZ. Okay, guys, please beri komitmen, use all these
you already paid 97 ringgit. Jangan jangan tak ambil indah duit tu susah kita nak dapat. Orang pun tengah susah sekarang. So sila beri komitmen anda, kita join sesi kelas tanpa skip, kita respon pada setiap soalan dan pertanyaan, kita hadir awal on time sepanjang sesi kelas, praktis dan buat apa yang dah belajar, kita buat sampai jadi. InsyaAllah benda tu boleh buat, tapi memang it does take time dan praktis. Kita jaga adab kepada guru kita, banyakkan bertanya dalam majlis ilmu, sentiasa berkomunikate dan discuss bersama. Syafiq, betul ke Syafiq, kita punya after class service kita selama sebulan di dalam Telegram? Yes, kita ada satu, kita kan macam ibaratnya group support lah, tapi dalam group Telegram. Jadi kalau ada sebarang soalan, sebab saya sangat concern bila kita buat iklan, especially kalau kita first time buat iklan IG Story Ads ni, mungkin kita buat ni macam tak jadi, ada yang mungkin ada error dan mungkin result belum dapat dan sebagainya. So kita bagi masakan sebulan untuk kita sama-sama berdiskusi lah. Maknanya kalau tuan-puan ada sebarang soalan selepas kelas, so boleh tanyakan dalam grup tersebut. Kita tak nak lepaskan macam tu saja. Penting untuk ada grup support ni supaya kalau ada sebarang soalan nak tanya, gunakan grup tersebut sebaik mungkin. Kalau nak tanya lepas ni pun boleh kan Syafiq kan? Ya. Selepas ni, selepas berkelas sesi ni ke? Selepas kelas lah, selepas kelas. Okay, right. Tapi tak apa, kalau sebab kita pun dah ada Telegram group, jadi kalau mungkin ada soalan-soalan teknikal yang sebagai preparation untuk esok, boleh je tanya dah. No problem. Okay, terbaik. Alright. Okay, next slide please KZ. Okay guys, as a disclaimer kat sini, kandungan dan ilmu yang disampaikan di dalam program ini adalah berdasarkan pengalaman dan penyelidikan yang dibuat oleh pihak pengajar iaitu Syafiq Taib. You know, you dapat 2,5 tahun ke 3 tahun punya experience di dalam satu hari. Suka ke tak suka? You know, he spent 2 years dia mengambil masa 2 tahun untuk trial run, speed test, macam-macam semua. So anda dapat di dalam satu hari, tapi memang anda tak boleh faham di dalam satu hari. Anda kena praktis. Juga di sini tiada jaminan anda akan terus beroleh kejayaan dengan hanya datang tanpa mempraktikkan apa yang dipelajari. Ilmu tanpa amal hanyalah sia-sia. Hanya dengan tindakan dan kesungguhan anda mengaplikasikan ilmu yang dipelajari menentukan tahap kejayaan bisnes anda. So like Abang Ray sudah cakap, tagline Abang Ray pagi tadi apa? No action, no result. Alright, so it's as simple as that. So kita memang kena practice sampai kita dapat the right formula. Alright, okay, next one KZ. Okay, tugasan khas, pastikan dah ada FB page untuk bisnes. Jika masih baru, pastikan dah ada 10 ke 15 post berkaitan testimoni, ciri-ciri, aktiviti, klien, etc. yang sesuai. Okay, Syafiq, bila part macam gini Syafiq, apa yang perlu diorang ada Syafiq? Macam, okay, katakanlah you agent perfume, you agent beauty product, kita dapat poster daripada HQ. Cukup tak poster-poster tu daripada HQ, video-video yang dia hantar daripada HQ? Okay, alright. Sebenarnya kalau apa yang diberikan oleh HQ itu sebenarnya untuk support. Yang penting adalah bahan daripada kita sendiri. Kalau tanya saya jujur lah, kalau pengalaman saya buat iklan yang saya jadi ejen dan sebagainya, adalah lebih baik kalau kita gunakan gambar kita sendiri. But apakah gambar-gambar atau posting yang perlu disediakan? Sebenarnya mudah je. Kalau dia letakkan diri kita, kalau kita sebagai bakal customer, kita nampak suatu iklan dan kita pergi ke Facebook page tersebut. Katalah kita pergi ke Facebook page. Agak-agak apakah konten dekat dalam Facebook page tersebut yang buatkan orang akan yakin ataupun confident terhadap posting kita? Saya tanya balik tuan-tuan. Kalau kita pergi ke satu page, apakah konten-konten yang menyebabkan orang tu akan rasa lebih percaya nak membeli pada page tersebut? Cuba jawab situ dulu sebelum saya beritahu. Ada tak agak-agak apa dia? Contoh. Okay, contoh apa yang you nak tengok? Kalau masuk page seorang tu, contoh apa you nak tengok? Katakanlah muka agent. Okay, very good, muka agent. Lagi kalau you nak tengok produk tu lawa tak lawa macam Mama Sap, sikit-sikit produk je. Ya. Okay, orang sebenar, testimoni. Lagi apa yang dia nak tengok? Okay.
Tu ada mungkin agent, feedback testimoni, orang sebenar, mungkin video tentang cara guna kan. Dan apa sahaja yang buatkan orang kalau dia pergi dia akan lebih confident. Mungkin gambar kita kalau kita ada reward, kita dapat reward. Gambar kita dengan customer yang bukan sekadar customer biasa, ada juga customer yang ada authority tertentu kan. So letakkan je. Offer tu dia bukan cerita pasal trust. Kalau offer ni dia lebih kepada nak buatkan orang tu nak buat sebagai tarikan je sebenarnya. Okay. Macam material produk, gambar resit, gambar resit. Gambar resit. Biasa gambar resit ni orang dah beli tunjuk gambar resit kan. Okay. So kita tengok, kita tengok sesuai. Tapi sebenarnya tuan-tuan, saya just beritahu, bila kita buat iklan di Instagram, Facebook page ni sebagai tambahan sahaja. Dia just add on saja sebab nanti bila orang nampak IG story, dia swipe up, dia akan terus pergi ke, sama ada tuan-tuan bawa pergi ke WhatsApp, atau kalau siapa ada Facebook, kalau siapa yang ada website, dia akan terus ke website. Jadi Facebook page ni sebenarnya most of the time dia tak pergi pun kat Facebook page. Okay, so tips untuk Facebook page ini adalah sebagai satu add-on sajalah, add-on. Okay, kalau topik kelas saya ini adalah kelas Facebook Ads, yang ini adalah satu kewajipan. Okay, yang point 10.8. So sekarang ni kalau ada, itu adalah satu effort yang saya kira saya sangat respect lah kalau tuan-tuan buat. Tapi kalau tak buat, bukan satu masalah. Sebab kita kena faham, kita punya flow, orang swipe up, dia pergi ke mana? Dia pergi ke WhatsApp, ataupun dia akan terus pergi ke website. Alright. Cuma kalau tuan-tuan ada macam tengok tips yang terus kan, kalau memiliki account business Instagram, and then yes, betul. Kalau tuan-tuan ada account business Instagram tu yang kena ada posting-posting berkenaan dengan testimoni, ciri, aktiviti klien dan sebagainya. Itu dalam topik kelas kita hari ini berkaitan Instagram. So banyakkan konten-konten yang dia kata yang ditulis pada Facebook page itu ada pada account Instagram kita. Sebab orang dalam kes account kita buat iklan Instagram, dia tak pergi ke Facebook, dia pergi terus ke account Instagram kita. So just preparekan dekat account kita tu sendiri. Alright? Okay. Alright, Syabik. Actually, sebenarnya Christine, IG is Instagram. Okay, ini this is my gang. Christine is my age group Abare. Kan? Okay, so basically macam used to be called Insta tapi macam di dalam dunia millennial ni is called IG. Okay. Alright. Okay. Tuan Zarif tanya, waktu PKP ni jual perfume okey ke tak, Syafiq? Ke jual apa benda semua okey? Jual makan laku. Alright, dia macam ni. Sekarang ni kalau sebab kalau perfume, pengalaman saya kalau dengan perfume ni, dia kalau sekadar gambar sahaja untuk dibuat iklan, biasanya dia kurang menyengat. Apatah lagi kalau brand tersebut brand yang kita tak kenal. Tapi kalau katalah let's say brand tu adalah brand yang orang dah well known, contohnya macam Dizandra ataupun mungkin Bliss ataupun mungkin Sugar Bomb, orang dah nampak, and then kalau keluar gambar saja orang dah tak ada masalah sebab orang tahu dah ni brand ni dan dia nak beli. Tetapi kalau lebih baik sebenarnya adalah pakai video, sebab dia boleh menunjukkan emosi, dia cakap macam Barry kau suka kalau wanginya macam tu kan. So kalau video sebenarnya lebih baiklah. Tapi kan kalau tanya saya lah, kalau katalah Tuan Zarif ada produk lain nak cuba, boleh standby lah, boleh standby pada kelas tu. Okay. Sebab demand untuk perfume ni saya tak berapa pasti, tapi kalau secara online saya tak berapa pasti. Tapi kalau yang saya nampak, if you gunakan video, memang insya-Allah akan boleh pergi lebih jauh. So far at this moment kan ya Abari sangat nampak pasal perfume, Twitter sangat laju. Twitter dengan Facebook dengan IG story ads tak sangat. Facebook dengan Twitter tu sangat laku bila orang jual perfume. Tadi ada seorang cakap bila nak update apa tu? Saya pun tak tahu. Tadi ada dalam komen cakap bila nak update. Okay. Lagi satu Arizam tanya kalau kita nak jual dalam Facebook personal.
Okey. Okey, saya jawab yang ni. Kalau IG personal ada problem tak? Sebab kita sebenarnya tak, bila kita buat account, bila kita nak buat IG story ads ni sebenarnya tak kisah kalau tuan-puan nak pakai account IG personal ke, IG for business ke, tak ada masalah. Cuma kalau kata nak linkkan account Instagram, iklan IG story kita tu dengan Instagram, so better pakai IG business lah. Sebab dia hanya boleh pergi ke IG business. IG personal tak boleh. Jadi tapi kalau kita nak buat iklan IG story tanpa linkkan kita punya account IG kita tu, so pakai IG personal pun tak ada masalah. Right? Dia hanya kalau kita ada niat nawai tu untuk bila orang nampak iklan kita kan ada nama Instagram kita kat atas tu. Kalau nak orang tekan nama atas tu dan pergi ke account Instagram kita, account Instagram tersebut mesti IG for business. Tak boleh IG personal. Alright? Dan saya rasa lah Bari kan, apa kata kita teruskan dulu slide ni. Nanti sebab saya tengok banyak soalan saya baca tu, saya rasa macam nak jawab, tapi saya rasa better kita teruskan slide dulu, nanti saya akan jawab satu persatu. Alright, okay. So kita pergi ke next one. Okay, and then lepas tu next one is actually memiliki account business Instagram adalah satu pilihan. Bila mati tu awak ni lebih tu masak. Kenapa tu? Halo makcik nak tanya soalan apa makcik? Tak ada. Okey, tak apa. Kita continue pula sekarang. Okey, kita sedia lagi satu, kita apa yang kena sediakan account FB Ads untuk tujuan pengiklanan di FB atau IG. Boleh guna kredit, debit card, Big Pay atau Maybank ya. Okey, lepas tu sediakan gambar, video yang sesuai untuk IG story ads. Okey, ini tugasan khas kita. Okey, kita pergi next slide sikit Z. Alright guys, okay, di sini adalah kita punya the circle of life kononnya. Okay, dia success theory fokus kepada bisnes buat sampai jadi tanya dan update progress. This is actually our business circle dan kita kena jaga adab kita jugalah ya. Because at the end of the day, we want success story. At the end of the day, kita nak kita punya bisnes ni diberkati dan of course tahan lagi lama dan lagi cepat orang nampak. Alright, okay guys, next one, next slide. Okay, time for Q&A. So kita dah benda ni semua kita dah cakap, and selepas ni Abang Ray akan hantar PDF ni kat dalam Telegram so you all boleh tengok lagi. And now kita ada sesi Q&A. Sebelum apa benda Syafiq, Abang Ray minta maaf, Abang Ray tak suruh Syafiq introduce diri Syafiq tadi. Minta maaf, Abang Ray terlupa. Okay Syafiq, boleh introduce diri anda? Okay, alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abang Ray. Saya pun rasa macam awkward kejap bila tiba saya masuk jawab soalan-soalan Abang Ray tadi kan. Lupa. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Dan saya doakan tuan-tuan puan yang bersama-sama dengan sesi kita ni dikurniakan kesihatan yang baik dan berada dalam keadaan sihat walafiat walau di mana jua anda berada. Okay. So sebenarnya sesi pre-session ni dia lebih kepada macam sesi nak bagi tahulah apa persediaan-persediaan yang perlu dilakukan untuk kelas esok, dan saya maklumkan semua yang datang. So kita ada berapa orang ni? Ada dalam 30 orang. Tolak saya, Abang Ray dan KZ mungkin dalam 27 orang. So saya tengok ramai juga yang pernah berjumpa saya dalam sesi-sesi coaching yang sebelum ni, seperti Haris, Cik Yusri dan yang lain-lain tu. Saya ucapkan welcome board sekali lagi. Kita jumpa lagi di sini. Itu orang-orang yang hebat juga. Mereka juga daripada grup-grup InScan yang sebelum ni. InsyaAllah nanti boleh berkongsi jugalah kalau ada benda-benda yang nak dikongsikan. Jangan malu, jangan segan, nanti kita kongsi sama-sama. Alright. So tuan-tuan puan, esok akan bersama-sama dengan saya, boleh panggil saya Coach Syafiq, okay, untuk sesi esok daripada pagi sampailah ke petang. Dan walaupun namanya sesi online coaching dan kita pun berada walau jauh di mata dekat di skrin kan, jauh dekat di skrin, saya harapkan semua boleh beri komitmen dan saya yakin semua akan beri komitmen. Cuma dan dalam masa yang sama support kita punya kelas ni dengan cara kalau ada soalan just tanya sahaja, kalau ada apa-apa nak kongsi sahaja. Kelas esok, kelas hari ni kalau boleh kita punya konsep santai. Okay, dia ibarat macam tuan-tuan puan ajak kita pergi makan kat kedai sama-sama dan kita macam buat diskusi. Cuma bezanya dalam keadaan macam ni lah. Saya tak nak ada rasa gap yang besar di antara saya, tim saya dan juga tuan-tuan puan. So, kalau ada soalan, just tanya sahaja. So, saya pun bukanlah orang yang
saya kena beritahu saya bukan main business saya bukan coaching. Even sebenarnya coaching yang online yang kita nak buat esok ni pun saya dipaksa oleh Abang Ray dan juga sahabat saya Zafran untuk apa nama? Untuk kau buat kelas ni dan sebagainya. Anyway, tadi saya nampak ada dekat komen suara saya tak dengar. Tak jelas ke suara saya? Tak ada. Ada tak suara saya? Jelas. Oh, ada. Okey, alright. Okey. Alright, okey, kita sambung balik. Jadi tuan-tuan, untuk esok sebenarnya saya sama macam tuan-tuan, saya merupakan seorang entrepreneur, tapi saya lebih tepat lagi seorang solopreneur. Saya jenis yang saya saya bukan founder pada mana-mana produk ataupun servis dan sebagainya. Saya ni jenis opportunist. Saya nampak ada peluang buat duit je, saya akan rembat. Jadi saya adalah seorang social media marketer. Saya ada peluang, saya akan ambil lah job ke, saya akan ambil produk tu untuk dijual. Dan untuk anda semua, sekarang ni saya ada lebih kurang dalam 3 produk yang sedang saya run. Okay, dan Alhamdulillah, insyaAllah pengalaman-pengalaman itulah yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan. Sebenarnya pengalaman saya dengan dunia digital marketing ni daripada 2012. Okay, 2012 macam-macam cerita saya dah jadi bro, saya dah jadi tuan, saya dah jadi sis, saya dah jadi mamis kan. Jadi cerita-cerita itu yang sebenarnya saya nak kongsikan dengan tuan. Saya bukan nak mengajar, saya nak kongsi dengan semua yang ada tu nanti. Pengalaman-pengalaman yang betul, yang salah, yang untung, yang rugi. So kita cerita benda-benda yang benar dan tadi yang benar melainkan yang benar-benar berlaku. Alright? Okay. Jadi itulah sedikit mukadimah saya, dan berkenaan dengan IG story ni saya sebenarnya baru jumpa cara ni dalam lebih kurang 2 tahun lah. Saya dah bermain Facebook dah lama, 2012. Tapi betul-betul saya jumpa teknik dan formula IG story ni 2018 macam tu. 2018 saya try IG story dan Alhamdulillah pada awal percubaan kita buat IG story tu, Alhamdulillah saya rugi dengan jayanya. Rugi dengan jayanya kan. Jadi bila banyak rugi tu dan kita explore, dipendekkan cerita, tahun 2018 tu saya banyak ambil job untuk buat marketing. Tujuannya saya nak kumpul case study sebenarnya. Saya buat sampai beratus-ratus dalam tempoh tersebut, saya buat beratus-ratus iklan, dan yang mana yang rugi, yang gagal tu satu hari tu saya kumpul. Okay, saya kumpulkan dan saya cuba list out. Okay, kalau yang iklan-iklan yang fail, gagal, yang rugi ni, apa dia punya elemen yang ada? Saya tulis. Yang berjaya ni, saya tulis. Okay, yang berjaya ni ada benda Allah ni. Ni. Oh, dia ada color ni, gini dan sebagainya. Jadi benda-benda tu, sebab saya adalah orang yang percaya mana-mana kejayaan ni dia mesti ada satu pattern ataupun formula. Samalah kalau tuan-tuan tanya pada orang-orang yang berjaya kan. Kalau tanya pada orang-orang Muslim, dia akan jawab selain daripada motivation dan sebagainya, dia akan jawab contohnya dia buat duha, dia sedekah, dia baik dengan ibu bapa. So kalau tanya pada orang yang berjaya ni, itu dia punya formula dia, pattern dia sama je. Okay, ada orang pula dia akan cakap okay, dia punya formula dia bangun awal pagi, dia workout pagi-pagi, dia bersemangat dan sebagainya. So pattern kejayaan ni sebenarnya sama. Okay, sama sahaja. Jadi sama juga macam bila buat iklan. Saya yakin bila iklan-iklan yang berjaya ni, dia mesti ada satu pattern. Itu yang saya buat analisis tu. Saya buat analisis, apa-apa saya keluarkan, dan akhirnya saya jumpa satu pattern macam formula berkenaan dengan IG story, dan itulah bila saya guna pakai, saya ulang, saya buat kelas, saya minta dia orang pakai formula ni dan menjadi, dan itulah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan supaya sekurang-kurangnya bila kita buat iklan IG story, tuan-tuan ada satu guideline. Okey, guideline untuk buat iklan yang betul. Kan, sebab kita mungkin nak explore cara macam mana nak marketkan bisnes kita kat Instagram. Cuma macam saya kata, saya ni biasa terus terang saya cakap, saya orang yang buta IG. Seriously saya cakap, saya orang yang buta IG. Okey. Sampai sekarang pun kalau tuan-tuan pergi kat Instagram saya dah lama gila tak update saya punya Instagram. Tetapi saya orang yang hari-hari buat iklan IG story. Buat iklan IG story tu hari-hari. Itu yang bestnya tentang IG story ni. Kita boleh type market Instagram walaupun kita seorang yang tidak aktif dekat Instagram. Itu yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Jadi jangan risaulah kalau kata, oh saya tak aktif kat Instagram, saya tak biasa dengan Instagram ni, saya tak boleh macam-macam lah kan. Jadi semua tu saya nak semua tu kita
ketepikan semua alasan tu, jadilah macam saya, insya-Allah kita akan tunjukkan formula walaupun kita tak pandai Instagram, kita tak familiar dengan Instagram, kita bukan Insta famous dan sebagainya, tapi tetap kita boleh dapat hasil daripada Instagram. So terserah pada tuan-tuan puan. Matlamat saya untuk kelas esok, kalau tuan-tuan puan join kelas ni, bermaksud tuan-tuan kena betul-betul realize objektif buat Instagram ads ni simple, nak dapatkan prospek. Dia bukan saya beritahu saya siap je. Objektif iklan esok yang kita akan buat adalah untuk dapatkan sebanyak mungkin prospek. So itulah KPI-nya. Okay, bukan kata esok bila buat Instagram ni terus dapat sale yang banyak, tak. Okay, sale itu bergantung kepada proses selepas dia swipe up iklan kita. Okay, bila dia swipe up, dia akan pergi ke WhatsApp. So the moment dia pergi ke WhatsApp itu sudah masuk proses yang lain. So bergantung kepada respon kita dengan WhatsApp. Kita cepat ke, kita laju ke, kita ni gunakan script dialog robot ke, ataupun kita jenis suka straight to the point dan sebagainya. Okay, itu terserah pada kaedah masing-masing. Macam saya punya kaedah sekarang, saya punya iklan Instagram, swipe up, pergi ke website. Sebab saya dah jenis malas nak layan WhatsApp. Okay. Sebab saya ada banyak benda nak buat, saya terus pergi ke website. So closing semua berlaku dekat website. Tapi tuan-tuan ada bisnes yang memang kena layan pakai WhatsApp, ataupun kita belum ada website. So terus je dengan WhatsApp masing-masing. Alright. So itu mukadimah lah. Panjang pula mukadimah saya hari ni. Okay, alright. Okay, itu saja daripada saya lah mukadimah sebelum kita pergi untuk menjawab soalan-soalan Q&A, insya-Allah. So, yes, insya-Allah. Okay, alright. Okay, so jom boleh kita pergi kepada bahagian komen untuk jawab soalan-soalan. Bari boleh ke sekarang? Boleh, silakan. Bari pada habis. Okay, dah habis dah. Okay, alright. So saya akan pergi dekat bahagian komen. Saya baca dan tengok je. Kita sabar-sabar kejap. Baru nak jawab ni, okay? Alright. Okay, kita bermula daripada, saya kena scroll balik ke atas. Okay, daripada Puan Kertina. Okay, boleh tak tunjuk gambar Ads Manager? I nak download. Nanti mungkin just search saja dekat Apple Store ataupun dekat Google Play. Cari je Ads Manager. Nanti dia akan keluarlah Facebook Ads Manager. Gambar tak ada pula, tak tunjuk kan. Tapi cari je Ads Manager. Tapi untuk kelas esok, Ads Manager tu sebenarnya tak perlu pun. Ads Manager tu sekadar untuk bila kita dah buat iklan dan nak cepat monitor, barulah kita pakai untuk memudahkan kita monitor. Tapi untuk buat iklan esok, kita akan buat pada paparan komputer. Okay, pada paparan komputer. That's why kena ada laptop esok. So kena ada laptop, please ada laptop. Okay, kemudian soalan selanjutnya daripada Encik Ihsan. Okay, video kena landscape atau portrait? Dua-dua boleh, tapi yang digalakkan yang landscape. Landscape lah kan? Beri yang melintang. Ya, landscape. Alright. Sebaiknya. Silap. IG story kena menegak portrait. Menegak portrait. Okay. Portrait, ya. Alright. Okay. Soalan daripada Pika. Okay, apps and download di Play Store atau App Store. Yes, betul. Okay. Tu apps lah. Tapi tak apa, esok kita akan tunjuk balik lah. Yang penting ada laptop sebab kita akan buat iklan menggunakan paparan laptop. Azam, okay, Ads Manager apps. Yes, betul. Apa tools perlu kami ada untuk program esok? Esok tak perlu tools apa-apa. Just kena ada laptop, kena ada Facebook page. Dan kalau siapa yang tak pernah buat iklan, kena standby lah. Kad yang macam Abang cerita tadi tu. Itu je dulu persediaan. Okey, seterusnya tools dalam phone, download je Ads Manager, Business Suite. Okey, betul, boleh. Alright, situ lagi soalan. Alright. Okey, tadi soalan pada Tuan Zarif. Sarah. Okey. Bila kita update di IG Story, siapa yang akan tengok? Soalan ni. Okey, kalau kita dekat IG Story, siapa yang akan tengok? Biasanya adalah orang yang follow kita lah. Itu pun tak semua yang akan nampak kita. Dia akan keluar orang yang kita follow, dan juga kalau kita ni update biasa lah. Kalau kita update IG Story biasa, orang yang kita follow, dan juga orang yang kalau kita tak follow pun tapi kita pergi, contohnya kita pernah engage dengan posting-posting dia. Kita pergi ke dia punya account Instagram, kita pernah like, kita pernah komen kat situ. So orang ni pun dia punya IG Story akan keluar juga. Okay. Alright. So selanjutnya, apps and manager yang perlu adakah Facebook Ads Manager atau Facebook Business Suite? Okay, untuk monitor iklan pakai Facebook Adverts Manager sahaja. Right?
IG personal yang dah convert ke IG Biz, okey ke? Tak ada masalah, boleh. Saya tak ada akaun lagi, macam mana? Tak ada akaun IG. Untuk Cik Din, okey. Jadi kalau kata untuk dia sebenarnya untuk buat iklan IG Story Ads, akaun Instagram tu tak wajib. Tapi kalau ada, dia bonus. Yang wajib untuk esok kena ada Facebook page. Itu wajib. Itu wajib. Tapi kalau rasa macam Cik Din nak buat Instagram hari ni kan, nak buat akaun Instagram hari ni, akaun IG for business hari ni, tak boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kalau rasa macam malah lah nak buat. Kalau rasa macam tak nak buat pun tak ada masalah, okey je. Okey, cuma kalau ada saya beritahu, ia bonus. Sebab orang akan jadi dia akan mungkin ada setengah orang yang akan pergi ke Instagram kita untuk dia nak tengok, nak build up dia punya confidence, betul ke ni ke scammer dan sebagainya kan. So kalau ada macam saya cakap tadi, ianya satu bonus. Alright. Okey. Cik Yusri, Cik Yusri pun ada kat dalam kelas ni. Alright, insya-Allah. Okey. Seterusnya NSA, ada idea bisnes baru yang Coach Syafie tak sempat nak buat PM ni. Okey, nanti insya-Allah. Alright, terbaik. Okey, kalau jadi affiliate boleh letak link affiliate tak dalam ads. Okey, kalau kita jadi affiliate dan kita kita letakkan link untuk, kalau kita dia macam ni, kalau kita buat iklan untuk traffic ads, letak link affiliate tak ada masalah. Yang jadi masalah sikit kalau kita buat iklan yang namanya iklan conversion ads, link affiliate tu mungkin ada sedikit problem sikit lah. Tapi untuk esok kita akan buat iklan jenis dia, nama dia traffic ads. Tuan-tuan kalau faham traffic ads ni, lepas ni nak try guna objektif lain dalam Facebook ads, okey je, tak ada masalah. Okey. Okey, Cik Azam, okey, kalau produk yang kita jual sebagai ejen untuk tak banyak sangat, untuk apa? Untung tak banyak sangat, boleh ke buat ads? Macam mana nak kira-kira cost nak cover? Okey, jom. Dia macam ni je, senang. Kalau yang terbaik, kalau siapa-siapa yang, okey, semualah untuk semua hari ni. Kalau tuan-tuan puan yang terbaik, margin yang baik kalau kita nak mula buat iklan, margin untuk satu jualan tersebut adalah sebaiknya saya sarankan RM30 ke atas. Okay, saya ulang kalau yang terbaik kalau nak buat iklan berbayar ni, Facebook ads ke, Instagram ads ke, yang terbaik adalah profit untuk satu jualan itu adalah minimum sebaiknya RM30. Kalau bawah RM30 bukan tak boleh buat, boleh. Tapi saya takut nanti nak cover cost tu bermasalah sedikit ataupun untung dia tu terasa macam kecil je. Kan? Jadi kena consider lah dari segi harga tu. Itu saya punya KPI. Biasanya saya akan buat iklan kalau saya punya margin tu sampai dapat RM30. So sebab tu ayat yang saya sebut tadi, teman-teman kalau dengar ayat yang saya sebut keluar dari mulut saya tadi, margin untuk satu jualan. Okay, jadi saya sebut jualan. Jadi kalau kata produk kita tu margin dia katalah let's say RM10 profit, profit dia RM10. Kalau margin kita profit RM10, so kita kena kita kena buat, contohnya buat package ke, iklan kita tu kita buat combo ke, ataupun memang kita ada plan untuk buat, kita memang nak upsell kita punya produk. Okay, bila orang dah WhatsApp baru kita upsell produk yang boleh melengkapi produk utama kita. So yang tu baru boleh. Jadi kena fikirkan kalau kata tak dapat margin satu, kalau kata margin produk kita tu satu tu bawah daripada RM30, so kena buat campaign yang mana instead of dapat untung satu produk RM10, why not you fokus untuk dapat untung dari satu jualan ataupun daripada satu customer RM30. Maknanya kena buat apa? Instead of kita suruh orang tu beli satu, kita kena buat campaign yang dia beli combo. Beli 3 terus. Iklan tu memang terang-terang beritahu pasal harga combo dan sebagainya. Kita packagekan dan sebagainya supaya margin kalau dia beli yang itu harganya RM30 ke atas. So dia macam itulah. Alright. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Nur Ahtama. Okey, berapa bajet bulan kena ada dalam bank untuk standby buat iklan? Okey, so sebenarnya kalau kita ada RM10 pun dah boleh dah buat iklan. Tak ada masalah pun. Cuma kalau untuk kelas esok, saya sarankan untuk kita tuan-puan ada result dan sebagainya, kalau boleh untuk esok standby RM50. Sebab saya galakkan untuk tuan-tuan buat iklan, esok terus buat sehari RM30 ke RM50.
Okey. Sebenarnya boleh je kalau kita nak buat RM10, ada orang nak setting RM5 dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma kalau kita nak belajar esok, saya khawatir kalau tuan-puan buat RM5, RM10 kan, dia punya result lambat, iklan tu bergerak slow, nak dapat hasil yang terawal tu dia akan ambil masa. Okey, lambat. So kita kalau belajar kita nak cepat. Jadi kalau boleh untuk esok ataupun beberapa hari ni, cuba sediakan bajet untuk iklan tu di antara RM30 ke RM50 satu hari. Maknanya kalau tuan-puan sanggup lesen RM50, so kena standby untuk sediakan kos iklan tu lebih kurang dalam RM150 untuk 3 hari. Okey. Ini saranan saya lah, tuan-tuan nak rendah pada tu boleh. Tapi kalau nak rasa nak dapat result tu dengan cepat, so kena standbykan amount di antara RM30 ke RM50 sehari. Itu cadangan daripada saya lah. Bila saya sebut tentang nak dapat result dengan cepat tu, bukanlah maksudnya result tu result yang positif. Sebab contoh, kalau iklan kita tu kita spend RM50, hari tu kita spend RM50 dan result dia tak seberapa, maknanya terus kita tahu, maknanya iklan ni memang tak boleh belah. Memang iklan ni memang tak boleh pergi lah ni. Kalau RM50 kita spend pun dia tak dapat result, so kita dah terus tahu iklan ni memang tak boleh pergi. Kalau dia okey, dia akan terus dapat okey. Berbanding kalau kita spend RM5, RM10 sehari, hari ni tak okey, sebenarnya bukan bermaksud iklan tu memang tak okey. Cuma dia mungkin iklan tu dia bergerak slow, belum berjumpa pada audiens yang betul. Alright? Jadi lambat. Mungkin kadang-kadang kita spend RM10, rupanya lepas hari ke-5 tu barulah ada result, barulah nampak ada hasil dan sebagainya. So lambat. Okay. Jadi kalau saya akan beranikan diri untuk spend RM30 ke RM50 sehari dulu. Okay. Lepas daripada tu dah dapat result, kalau spend RM30 dah boleh nampak macam ni. So lepas tu kita tahulah, lepas ni nak kurangkan sikit ke, nak banyak ke, terserah pada kita. Alright. Okey, soalan seterusnya daripada Nia. Apa faktor nak elakkan Facebook dari kena disable ya? Okey, topik ni panjang nak cerita ni. Kan? Ada banyak faktor yang menyebabkan akaun kita kena disable. Nampak Aris pun dah senyum, dah sengih dah dia kata, ada cerita ni tak boleh habis. Ni dah jadi kelas terus tadi. Okey. Kan? Okay. So ada banyak faktor lah, ada banyak faktor. Kadang-kadang mungkin faktor dari segi produk kita sendiri, mungkin perkataan-perkataan kita sendiri. Tapi terus terang saya cakap, kalau nak dibandingkan Facebook Ads dan juga Instagram Story Ads, right? Instagram Story Ads lagi mudah nak buat iklan. Dan kadar untuk dia kena disable tu lebih rendah berbanding dengan Facebook Ads. Okay. Kalau orang kata kat Facebook ni ada banyak sangat pantang larang, kena ada banyak keywords yang kena jaga. Dekat Instagram tak semacam tu. Okay, Instagram saya dia tidak se-strict macam dekat Facebook. Alright. Sebab tu saya seronok kalau tuan-puan nak belajar IG Story ni, sebab insya-Allah akan proses dia mudah dan kurang kebaran kalian tu untuk kena disable. Kalau dibandingkan dengan Facebook lah. Alright. Okay. Soalan selanjutnya daripada Akram, laptop perlu asing ke dari device meeting? Contoh meeting laptop sama device atau dua device yang berbeza. Okey. Dia macam ni. Tadi Rahman, ada kelas lagi. Kang pergi pagi Kang. Habis belajar dulu, habis tengah kelas. Okey, Cik Yusri. Cik Yusri tu dari Melaka tu. Mungkin dia tengah sibuk tu. Dia buat pizza tu. Kan? Alright. Laptop perlu asing dari device meeting ke? Okey. Dia macam ni, kalau dapat yang laptop adalah untuk kita buat untuk buat iklan. Kita akan buat iklan menggunakan laptop ataupun komputer. Jadi yang Zoom tu pakai phone. Yang Zoom kita esok pakai phone. Jadi kita boleh tengok, maknanya boleh tengok dekat Zoom, terus setting macam ni. So terus buat dekat komputer kita. Okay. Tapi kalau kata nak tak ada device dan sebagainya, sebaiknya Zoom dan laptop tu dalam satu platform saja. Lebih baik. Jadi boleh terus buat. Kadang-kadang mungkin ada setengah orang, mungkin tiba-tiba dia ada, saya sangkut lah kat sini, kenapa saya keluar error ni? Jadi kadang-kadang kalau siapa yang on Zoom dekat komputer sambil dia buat Ads Manager tu, dia mudah lah untuk share screen dia. Kita terus minta dia betulkan, tekan ni dan sebagainya. Okay. Tapi kalau tanya saya, nak mudah, screen laptop untuk Ads Manager untuk kita buat iklan, yang phone tu nanti untuk paparan Zoom kita. So dia macam tu. Alright. Cuma okay, dari segi kelas ni macam ni. Kalau daripada pagi sampailah ke tengah hari tu, ada sesi kita buat iklan tu tau. Maksudnya buat template dia, kita buat copywriting dia, gambar dia, setting, bukan setting iklan lagi. So daripada pagi sampai tengah hari tu lebih kepada banyaknya penggunaan kat dalam phone je.
So boleh guna phone untuk terus buat iklan. Yang petang tu nanti baru kita akan pakai laptop untuk buat iklan. So dia macam itulah. So terserah pada cara masing-masing mana selesa. Kalau saya selesa on terus je laptop daripada kelas awal tu sampai pagi sebab dia skrin dia lagi besar kan. So terserahlah pada kaedah masing-masing. Alright. Okay, Cik Yusri, aku tak cakap lagi ilmu IG. Okay, alright. Kalau kita dah bangun dengan IGBIS, kalau kita switch ke akaun personal, saya tengok dia akan hilang habis konten IGBIS. Okay, betul? So better yang personal asingkan atau create account lain je. Yang terbaik sebenarnya kalau boleh kita asingkan. So macam NSA, personal tu maksudnya guna nama personal ke? Guna nama personal. Kalau brand, kalau kata Instagram for business, mungkin boleh pakai nama brand. So kalau macam itulah ceritanya, better asingkan terus. Alright. Okay, daripada Christine, sebagai permulaan saya jadi ejen atau affiliate Diginomad. Boleh ke? Oh, kita ada affiliate Cik Beri. Okay, buat masa ni affiliate yang buat masa ni tak ada lagi, Christine. So actually the affiliate ni more kepada Diginomed Tribe, bukan kepada Diginomad. It's a Diginomad Tribe. That's a totally different page lah, different story lah. So at this moment kita belum buka apa-apa lagi, Christine. I'm so sorry. Soon, coming soon. Soalan saya, sebab saya dalam bidang hartanah. So kalau nak buka, nak promote, prepare the product for besok, so produk apa? Saya tak ada produk. Maksud saya itulah. If I sell one of your product, then saya ada produk untuk kelas besok lah. Okay, alright. Sebenarnya kalau macam Christine nak cari produk lain pun boleh kan. Kalau siapa-siapa mungkin, kalau apa kan, kita ada berapa orang dalam ni, kalau siapa-siapa yang mungkin ada 29 orang, tolak saya atau 3 orang, ada 26 orang. Okay, kalau siapa-siapa yang mungkin ada offer peluang untuk jadi ejen dan sebagainya, why not offer pada Christine. Kalau ada produk yang mungkin boleh nak boleh offer pada Christine untuk jadi ejen. Siapa ada nak offer, boleh Roger kan. Tengok dekat bahagian komen, mesti ada tu kejap lagi tu. Okay, alright. Okay, alright. Okay, daripada Zarif, untuk run iklan perlu ada Facebook Business Manager ke atau cukup personal account? Okay, kalau kita dah pakai personal account pun boleh je sebagai permulaan, tak ada masalah. Right? Di Facebook, mestikah saya buka page baru? Kalau dah ada page sedia ada, kalau page yang sedia ada tu memang guna dia untuk, kalau kita nak buat Instagram esok untuk produk yang mana? Kalau dia buat produk yang lain, brand lain, so kena buat Facebook page barulah. Kalau kata memang esok kita nak try untuk mengiklankan orang untuk booking, bertanya pada kita berkenaan dengan slot-slot rumah ataupun hartanah yang kita nak jual, just pakai Facebook page kita sedia ada. Okay. Banyak soalan. Okay, kalau guna phone, macam mana pula tuan? Kalau guna phone untuk buat iklan? Boleh sebenarnya. Kalau dulu, kalau Abang Ray follow saya dulu kan, masa kelas saya mula-mula dulu memang saya totally daripada awal sampai habis tu kita buat pakai phone je kelas kita. Betul Abang Ray? Betul. Mudah gila kan buat pakai phone. Cuma bila pakai phone dia ada sedikit restriction sikit lah. So kadang-kadang ada keluar error, ada keluar macam-macam lah. Bila buat phone ni kadang-kadang dia, sebab dia pakai itu adalah third party punya apps. Jadi bila pakai third party apps ni kadang-kadang ada error yang benda tu pun boleh diselesaikan kalau kita pakai ads manager dekat komputer saja. Jadi cadangan saya, kita mahirkan dulu Facebook ads dekat komputer atau laptop ni. And then bila kita dah faham situ, nanti in future kita nak buat iklan dekat pakai phone, pakai apps ads manager tu akan jadi senang gila. Fahamkan benda yang paling complicated sikit, iaitu dengan paparan ads manager dekat komputer. So kalau you master yang tu, nanti you pergi buatlah iklan pakai ads manager ke, you nak tekan button boost post ke dan sebagainya. InsyaAllah akan jadi lebih mudah je benda tu untuk kita faham. Okay, alright. Okay, Cik Yusri, boleh ajar ke cara nak susun gambar cantik dalam IG? Nanti esok, sebenarnya topik susunan gambar dalam IG kita tak cover sebab kita lebih kepada iklan, dia swipe up nak pergi ke mana. Tapi nanti insyaAllah dalam esok mungkin saya sharekan tips sedikit lah kalau ada. Kalau ada soalan tu esok, nanti saya cuba jawab. Okay. Okay, Crystal, register affiliate klik je, jual e-book. Yes, betul. Affiliate klik je.
saya tengah cari ejen untuk produk saya. Tu Christine boleh try. Roger Fika Azmi, mungkin Fika Azmi buat produk apa tadi? Just PM saya. Tadi coach ada cakap story ads dia kurang untuk disable. Tapi bukan bila set up ad dia sekali jalan dengan IG ke. Jadi kalau kena disable dekat Facebook, sekejap saya fahamkan Okey, tadi tapi bukan bila set up Facebook dia sekali jalan dengan IG ke. Jadi kalau kena disable dekat FB, auto tak boleh run ads both IG dan FB. Betul. Okey, jawapan dia okey, saya jawab satu Memang kita buat iklan IG ads ni dia akan menggunakan platform Facebook ads, okey. Cuma macam saya cakap, kalau kita buat iklan Instagram ads saja dekat akaun tersebut contoh kita buat akaun Instagram ads saja, yang saya maksudkan tadi adalah iklan yang kita buat, IG story ads yang kita buat tu dia bukan jarang lah, kebarangkalian untuk dia kena reject, disapprove, tidak setinggi macam iklan Facebook ads. Kalau nak dikomparekan dari segi ratio lah, alright, dari segi ratio. Tetapi kalau dan soalan sebenarnya kalau kena disable dekat Facebook, kalau lah contoh akaun kita tu kena disable, mungkin faktor oleh iklan Facebook ads yang mungkin copywriting yang kita buat ke tempat lain ke atau dan sebagainya. Of course, kalau akaun kita kena disable, automatik kita dah tak boleh buat iklan apa sahaja iklan menggunakan akaun tersebut. So just be prepare lah. Yang saya maksudkan tadi, akaun Instagram, kebarangkalian untuk iklan tersebut. Iklan tersebut kena reject rendah kalau dibandingkan dengan iklan Facebook. So itu yang saya maksudkan tadi tu. Disable ni dia ada banyak sebab. Mungkin oleh disebabkan antara sebab yang paling mudah adalah kalau kita punya iklan, kita buat banyak-banyak iklan dan iklan kita tu kena reject dengan banyaknya dalam tempoh dalam satu masa. Contoh dalam tempoh 24 jam kita buat satu iklan. Iklan tu kena reject. Mungkin sebab adalah faktor atau copywriting dia kena sebagainya, kena reject. So kita betulkan. Selepas sejam kita betulkan, kita buat yang baru, kita run ads balik. Reject lagi, kena reject lagi. So bila dah reject kali kedua, saya cadangkan supaya jangan buat iklan dah pada hari tersebut. Tinggal je. Buatlah lepas 24 jam baru buat iklan yang baru. Sebab kalau kita berterusan buat iklan dan dia terus fail, terus kena reject dan sebagainya, nanti account kita akan kena disable dan memang dia akan beritahu your account has been disabled because break apa nama dah rules dia sebagainya. So kalau baca detail rules tersebut, dia akan sebab dia kata antara sebab kenapa account disable sebab iklan kita terlalu banyak kena reject dalam tempoh terdekat, dalam satu masa. So kena jaga kat situ lah. Right? Okay, itu untuk jawab soalan daripada Nia tadi lah. Alright. Okay, so soalnya daripada Hafiz Zain. Okay, saya cadangkan closing guna WhatsApp ataupun website. Programnya program online coaching pengurusan berat badan. Alright. Okay, so dia macam ni. Kalau tanya saya, kalau kita ada buat program dan sebagainya, tengok pada kita kesihatan kita. Kalau kita rasa macam saya rasa saya kena WhatsApp dengan diorang ni supaya untuk jelaskan lebih details program dan sebagainya. So mungkin mungkin boleh swipe up terus ke WhatsApp. Kalau macam program online coaching ni, yang saya nampak macam mana tau. Yang baiknya adalah bila dia nampak iklan, dia swipe up, lepas swipe up pergi ke website. Pergi ke website, dekat situ cerita detail. Program kita ni macam mana, apa konten kelas kita tu, apa program online coaching tu, berapa lama tempoh dia, berapa yuran dia dan sebagainya. So WhatsApp letak di hujung sekali. Letak kat hujung sekali sebab apa? So bila orang dah swipe up, dia dah baca website kita detail dan sebagainya, lepas tu baru kita letak WhatsApp. Kalau ada WhatsApp yang masuk, pengalaman saya biasanya 80% ke 90% insya-Allah akan close sebab dia dah baca, kita dah filter dah audiens kita tu. So kalau dia tanya tu mungkin ada beberapa sikit saja lagi benda yang mungkin dia nak confirmation. Itu yang saya buat sekarang. Iklan-iklan saya swipe up, saya cerita detail, apa bagi testimoni segala macam. Hujung dia ada link WhatsApp dan kalau siapa tak ada soalan WhatsApp terus je. Siapa yang nak terus buat pembayaran, ada button buat pembayaran sekarang. So itu lebih better kalau kita nak buat nak dapat conversion yang lebih baik lah. Tapi kalau rasa macam kita rasa setakat ni mungkin ada setengah kita yang masih lagi nak pakai personal, pakai ada sentuhan peribadi, nak pakai WhatsApp, boleh je, tak ada masalah. Okay.
Okey, daripada Faturin, saya jual pokok dalam nursery. Nak sediakan gambar macam mana je? Oh, okey. Apa gambar pokok time-time PKP ni antara niche yang kira memang meletup lah. Benda-benda yang berkaitan dengan gardening, okey, dekor-dekor ni. Nak sediakan gambar macam mana? Sediakan je gambar tu, gambar real. Okey, pokok letak je dekat tuannya Cik Faturin punya plan macam mana? Adakah nak jual satu-satu? Maksud saya bila dia swipe up, ada nak pergi ke website ke? Ada nak pergi website dan dia buat koleksi gambar. Okay. So kalau macam tu, just ambil beberapa pokok-pokok yang nampak cantik dan kemas. So ambil gambar tu dekat-dekat. And then pastikan ada angle pada gambar tersebut yang kita boleh letak teks. Cukup. Pada saya, ambil gambar pokok tu direct pun okey dah sebenarnya. Orang faham. Okay. Alright. Daripada Tuan Zarif, okey. Berapa lama kita perlu run iklan untuk tengok iklan tu bagus atau tak? Kalau tanya saya akan beri masa lebih kurang dalam tempoh 3 hari. 3 hari dan 3 hari tu pula dia ada pattern dia. Kalau kata saya lah spend RM30, 30 hari, saya spend 3 hari. Okay. Hari pertama RM30, iklan tu tak okey. Kalau saya dah spend RM50 hari pertama tu tak okey, saya tak tunggu lama dah. Memang esok tu saya terus buat baru. Kalau saya spend RM30 ke RM50. Kalau saya spend RM10. So saya mungkin ambil masa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tengok average 3 hari tu baru saya buat decision. Okay. So tengok dalam tempoh 3 hari. Okay, Fika, activity product detox drink. Okay. Kenapa IG story? Kenapa IG story? Sebab saya nak ajar IG story. Sebab saya nak ajar IG story. Sebab dia sebenarnya macam ni, saya buat iklan Facebook Ads, saya buat iklan Instagram. Okay. Kalau tanya pasal Facebook Ads ni dekat luar sana, ramai dah guru-guru yang mengajar tentang Facebook Ads. Okay, banyaklah. So, macam-macam cara dan sebagainya. Cuma saya tertarik untuk kongsi tentang IG story ni sebab pada saya, ianya adalah satu kaedah ataupun cara yang antaranya yang paling cepat, paling mudah nak buat. Okay, tak ada banyak copywriting yang pening-pening. Hanya gunakan gambar-gambar yang sesuai untuk Instagram. Nanti kita masuk topik itu secara detail esok. Ya, itu pertama, mudah nak buat. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya, kalau produk tu kena pada caranya, kena pada demand, okay, message kita betul, gambar kita tu jelas, okay, insya-Allah leads yang masuk tu akan lebih mudah nak dapat berbanding dengan Facebook. Okay. Dan yang ketiganya, kenapa saya cerita IG story? Kenapa saya cerita itu? Sebab itu adalah satu booster lah untuk kita yang baru nak belajar buat iklan berbayar ni. Alright. Sebelum kita pergi kepada lebih detail kepada Facebook dan sebagainya. Alright. Okey, soalan selanjutnya daripada Pika. Kalau guna gambar landscape untuk IG story boleh? Boleh, tak ada masalah, tak berdosa. Nanti kita tunjuk cara dia sendiri. Macam mana kalau kita nak buat nak menggunakan gambar landscape tu sebaik mungkin. Alright. Kalau jual e-book, letak gambar e-book saja okey tak? Okey, saya jual e-book. Saya letak okey, sebenarnya dia tengok pada produk. Okey, kalau contoh Tuan Zarif kata jual e-book, nak letak gambar e-book saja okey tak? Boleh, tak ada masalah. Saya punya e-book yang saya tulis, e-book berkenaan dengan DIY, mainan DIY. Mainan DIY yang saya DIY untuk anak-anak saya. So, saya tak guna gambar e-book. Saya guna gambar anak saya tengah main mainan DIY tu. Pun okey. Pun boleh juga. So, tengoklah kalau konten kita tu, contoh, kita nak jual e-book berkaitan dengan cara buat duit dengan nasi lemak. Mungkin gambar dia nasi lemak kan? Gambar dia nasi lemak. So, relate kan macam tu je. Okey je. Alright? Okey. So, saya rasa banyak juga yang saya jawab soalan tadi. So far macam ni, adakah menjawab soalan daripada tuan-tuan dan puan hari ni? Right, kalau okey, bagi saya thumbs up sikit, saya nampak kalau ada ataupun komen okey, jadi okey Hafizin, bagi saya thumbs up. Alright. Jauh background tu macam kat hutan tu. Kita ni dah lama tak boleh nak keluar jalan-jalan ni kan, rasa tengok syoknya belakang tu. Kan. Haris senyum je daripada yang saya kenal daripada grup Inscan lah, sampai sekarang dia senyum je. Alright. Okay, alright. Okay, alright, kalau tak ada apa soalan, saya rasa itu sajalah mukadimah kita pada hari ini. Saya harap tuan-tuan puan rasa selesa bersama dengan saya dan tim
Okay, kalau ada soalan-soalan esok, please tanya saja macam ni juga. Dan kalau boleh esok, kalau siapa nak tanya on mic lah, lagi seronok macam kita berborak kan. Okay. Dan kalau boleh esok, kalau siapa yang boleh dia punya Zoom tu boleh on kamera lagi baik, supaya saya tak adalah rasa macam saya bercakap seorang-seorang kan. Jadi dia akan rasa lebih seronok. Saya ni dah lah lama tak rentas negeri, duduk kat sini je kan, tak jumpa orang. Jadi kalau tuan-puan on tu, dia akan mengubat hati yang terluka. Cik kan. Alright. Okay, alright. Lagi satu, kita ada Tuan Johari yang Tuan Johari kita ni kalau tak salah Abang Ray orang yang paling senior sekali. Oh ya. So dia jual produk kesihatan. Untuk bagi pihak dia, apa nasihat Syafiq untuk produk kesihatan? Memang kita boleh buat IG story ads, tapi produk kesihatan kan sensitif kan? Boleh tahu produk kesihatan apa? Oh, tak tahulah pula. Tuan Johari, boleh jawab Tuan Johari? Tuan Johari Hassan, boleh jawab ke? Dia punya mikrofon off. Okay, dia tak sangkut. Right, dia macam ni. Kalau kita adalah owner ataupun founder produk tersebut, saya tak nak cakap apalah, memang kita kena nak tak nak memang kena berusaha untuk menjual produk tu lah. Tapi kalau katalah kita adalah ejen, okay, dan ada peluang untuk mencari produk lain, pada masa ni saya galakkan jugalah untuk cari produk yang lain. Tetapi contoh let's say, kalaulah produk tu adalah produk yang mungkin berkaitan dengan produk yang berkaitan dengan untuk mereka yang dah berusia, okay, mungkin berkaitan dengan produk 3 serangkai dan sebagainya tu, boleh try gunakan IG story. Cuma macam cakap dia ada risiko sikit lah, takut kena disable dan sebagainya disebabkan oleh faktor ayat dan sebagainya. Boleh try lain. Cuma saya teruskan cakap, kalau untuk produk macam tu, untuk yang target kepada 45 ke atas dan sebagainya ni, produk yang berkaitan dengan kesihatan yang macam tu, ubat sakit lutut, ubat sakit jantung, ubat gout dan sebagainya tu, sebenarnya demand dia tinggi. Okay. Demand dia sangat tinggi. Orang nampak kan, ini kalau tuan-tuan perhatikanlah, okay. Produk macam ni, gambar tak lawa macam mana pun kan, gambar teruk macam mana pun, melangkaui mazhab-mazhab orang marketing kan. Contoh, gambar ni tak cantik, tak sesuai sebenarnya. Jangan risau. Orang yang umur 45 ke atas ni, dia tengok iklan tu, rasa macam menyelesaikan masalah dia kan, dia akan swipe up, dia tanya. Betul, ini serius. Mak saya kalau ataupun parent saya, asal seminggu sekali mesti ada satu produk sampai. Produk itulah, produk inilah, produk sakit lutut. Tak sakit lutut pun beli juga. Mana tahu nanti sakit lutut. Belum sakit lutut dah beli kan. Itu belum lagi produk yang macam-macam lah. Tapi sebenarnya produk macam tu memang ada demand yang tinggi. Boleh jual. Cuma macam saya cakap lah, cabaran dia sikit dari segi kedisablean itulah. Jadi kalau ada peluang untuk nak try produk lain, digalakkan. Ya. Abang Ray pun sama. Sebab 50-an selalu beli produk kesihatan. Kita tak fikir banyak tau. Dia macam, nampak macam benda tu menyelesaikan masalah kan. Dia akan beli dulu lah. Ya, betul. Alright, okay. Terima kasih Syafiq. So, ada soalan lagi tak selepas ni? Sebab lepas ni kita punya komunikasi kita semua melalui Telegram. Betul ke kalau nak swipe up tu apa? Tadi ada soalan terbaru keluar. Oh ya. Yeah. Okay, soalan. Betul ke kalau nak swipe up tu followers kena 10k? Jawapan dia betul. Betul. Kalau itu adalah IG story biasa. Okay, IG story biasa yang kita buat dekat IG kita tu, betul, memang function swipe up tu memang kena 10,000 baru ada function swipe up. Tetapi ini satu lagi sebab kenapa saya nak kongsikan IG story ads. Sebab tak perlu pun 10k kita dah boleh buat iklan yang untuk swipe up tu. Tak perlu 10k, tak perlu 5k, tak perlu 1k, tak ada akaun Instagram pun boleh buat iklan swipe up tadi tu. Itu kelebihan dia kalau kita buat iklan IG story ads, sebab dia berbayar kan, berbayar. So kalau kita dah bayar, tak mestilah ada kelebihan sikit banding dengan iklan yang biasa. So dia macam tu. Alright? So tak ada masalah, insya-Allah. Alright. Okay, ada soalan lagi? Tak ada? Okay. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, Abang Ray di dalam Telegram punya page, Abang Ray memang telah hantar satu PDF itinerary, yang itu pagi tadi kita punya guideline kita semua and everything. Dan Abang Ray juga telah hantar di dalam Telegram PDF workbook, e-workbook, di mana anda kena buka dan print out.
Okay, print out, and then lepas tu daripada situ besok kita dah boleh terus start. So for example, kata yang siapa yang tiada produk, sila cuba carilah produk kalau boleh untuk besok, kita boleh buat terus. Siapa yang perlu agent boleh offer di sini atau Telegram, siapa yang cari agent. Memang untuk property susah kan Syafiq kan untuk buat IG ads ni kalau untuk property ni? Sedikit mencabarlah sebab yalah, sebab dia lebih kepada more pada appointment kan. Yes. Jadi kalau kata boleh try produk lain dulu untuk mudah dan dapat result dan sebagainya, mungkin boleh try lah dulu. At least nanti bila dah tahu dah cara flow tu, lepas tu nak try implement kepada untuk properties, and then boleh je. Ya, betul. Alright, okay. So ada apa-apa lagi ke KZ? Ada apa benda lagi yang kita patut update kepada kepada student-student kita untuk besok? Mic tak ada suara. Hello, Assalamualaikum. Dengar? Okey, dengar. Alright. Cuma nak minta semua peserta alert email dan SMS yang kita bagilah selain daripada grup Telegram, dan kalau ada kawan-kawan yang masih belum masuk ke Telegram tu boleh beritahu diorang jugalah. Sebab kita dah hantar kepada email dan SMS semua. Jadi minta semua untuk alert lah. Mungkin ada benda-benda yang kita bagi di grup, kita akan bagi ke email juga. Jadi nanti semua alert lah dekat email, SMS supaya info-info kita tak ada yang tertinggal lah. InsyaAllah. Okay. Itu saja. Right? Itu saja. Okay. Last Syafiq, anything message untuk diorang untuk besok? Pada saya tak ada apa dah. Cuma standby lah. Boleh tidur awal, siapa yang malam ni nak kena tidur awal. Produk kena standby. Dan yang paling penting untuk esok, please saya persediaan esok kita akan buat kelas satu hari macam yang dimaklumkan tadi. Jadi please standby. Kalau siapa yang perlu minta pasangan tolong jaga anak kan. Siapa yang perlu kena setting masa untuk memasak, untuk ambil anak ke ataupun apa sebagai urusan. So please hari ni standby semua tu. So dah tahu dah pukul berapa nak kena keluar dan sebagainya. Right? Sebab kita kalau boleh, saya sangat-sangat galakkan tuan-puan kalau boleh stay dekat depan skrin daripada awal sampai habis. Sebab saya takut tuan-puan termiss. Walaupun ada rakaman, percayalah pengalaman saya, walaupun ada pengalaman, walaupun ada rakaman kan. Apa saya dah ni. Walaupun ada rakaman, tapi kita nak pergi nak tengok kepada rakaman tu kan, kadang rasa macam part mana ni, rasa macam kita akan skip. Itu pun kita akan laju. Tu pun nanti terlepas juga, ada konten yang terlepas. Jadi sayanglah kalau tertinggal macam tu. Jadi cadangan saya kalau boleh stay depan skrin. Tapi saya tak ada nak paksa lah, sebab mungkin ada orang memang terpaksa ke tepi, ke kanan kan, ke kiri. Kalau dengan saya pun kadang ada perasan anak saya kadang melompat dekat saya dan sebagainya kan. Right, so just please standby dari segi masa. Dan keduanya, sila standby juga untuk menjadi gelas yang kosong. Okay, saya kira siapa pun kita, pengalaman kita mungkin berbeza-beza. Malah saya tahu yang ada dekat depan saya ni pengalaman bisnes yang lebih hebat, bisnes yang lebih maju, okay, dah pernah datang ke kelas macam-macam kelas dan sebagainya. Okay, so tapi untuk esok kita sama-sama berkongsi. So kalau boleh semua jadi gelas yang kosong supaya semua orang dapat absorb ilmu-ilmu yang baru, input-input yang baru. Dan insyaAllah kalau kena pada caranya, tuan-tuan boleh gunakan untuk bisnes. Dan kalau nak kongsi pada mungkin anak buah kita ke jiran sebelah rumah kita ke kan, boleh insyaAllah. Jadi so please jadi gelas yang kosong lah untuk kelas esok. Itu sajalah daripada saya. Alright, okay. Alright guys, I'm so excited. Abang Ray teruja, tak sabar nak attend kelas besok kan, dan supaya kita dapat belajar ilmu-ilmu yang boleh menaikkan ekonomi kita, dapatkan result yang baik. Alright, so all the best guys. And then lepas tu any semua komunikasi melalui Telegram. Terima kasih kepada semua yang hadir ni, dan doa yang terbaik untuk anda semua. So okay, tiada apa benda lagi, Abang Ray ucapkan Assalamualaikum. Terima kasih semua. Okay.